Assalamualaikum, salam sejahtera, Cikgu Nan kembali lagi. Pada kali ini kita akan membincangkan pelajaran matematik SPM, perancangan dan pengurusan kewangan bahagian yang pertama. Dalam bahagian yang pertama ini kita akan melihat berkenaan dengan istilah-istilah berkaitan dengan kewangan. Perkara ini cikgu dedahkan terlebih dahulu sebelum kita membincangkan berkenaan dengan perancangan dan pengurusan kewangan. Ada banyak istilah-istilah yang mungkin baru untuk para pelajar. Jadi untuk memahami perbincangan yang kita akan buat dalam video yang akan datang adalah penting untuk para pelajar memahami istilah-istilah ini. Kerana dalam perbincangan yang akan datang, cikgu tidak akan menitik beratkan berkenaan dengan istilah-istilah ini kerana cikgu menganggap para pelajar telah mengikuti video ini dan memahami istilah-istilah yang berkaitan. Dan takrifan ataupun penerangan berkenaan dengan istilah-istilah ini cikgu berikan secara umum untuk memberikan pemahaman kepada para pelajar, dan sekiranya para pelajar memerlukan takrifan yang lebih detail, para pelajar perlulah membuat rujukan lanjutan dengan menggunakan buku-buku yang berkaitan. Ada banyak istilah yang para pelajar perlu tahu yang ada sangkut paut dengan kewangan ini. Antaranya adalah ansuran, aliran tunai, amanah saham, aset, dividen, allowance, faedah, gaji, hartanah, kewangan, keperluan, kehendak, kad kredit, komisen, liability, perancangan, pengurusan, pendapatan, perbelanjaan, pinjaman bank, simpanan tetap, saham syarikat, utility dan wang tunai. Ini adalah beberapa istilah yang cikgu cuba dedahkan supaya para pelajar dapat mengikuti pelajaran ini dengan baik. Istilah yang pertama adalah ansuran. Yang dimaksudkan dengan ansuran ialah bayaran yang dibuat secara sedikit demi sedikit untuk mengurangkan hutang. So pembayaran boleh dilakukan secara tunai ataupun kredit, menggunakan akaun, dan pembayaran tidak dibuat dengan penuh tetapi sedikit demi sedikit. Ini kita katakan sebagai ansuran. Yang kedua adalah aliran tunai. Yang dimaksudkan dengan aliran tunai adalah pergerakan wang tunai ke dalam ataupun keluar sesuatu perniagaan, projek ataupun produk keuangan. Amanah saham pula adalah merupakan satu bentuk pelaburan kolektif yang membolehkan pelabur mengumpulkan wang yang kemudiannya dilaburkan ke dalam portfolio security ataupun aset-aset yang lain. Dan wang ini akan digunakan oleh pelabur profesional untuk dilaburkan dalam syarikat-syarikat yang boleh mendatangkan keuntungan kepada para pelabur. Istilah yang berikutnya adalah aset. Aset adalah merupakan wang tunai ataupun sebarang benda yang mempunyai nilai yang dimiliki oleh seseorang ataupun sesuatu organisasi. Dividen pula adalah pengagihan sebahagian daripada keuntungan yang dibayar kepada pemegang saham sesuatu syarikat. Di akhir tempoh perakaunan sesebuah syarikat, syarikat akan mengira berapakah keuntungan yang diperolehi, dan nanti ahli lembaga pengarah ataupun pengurusan syarikat akan menentukan berapakah bayaran dividen yang boleh diberikan kepada pemegang-pemegang saham. Istilah yang berikutnya adalah allowance. Allowance adalah bayaran yang diberikan
oleh sesuatu organisasi kepada seseorang secara tetap untuk melaksanakan tugasan yang tertentu. Pendapatan yang biasa apabila kita membuat sesuatu pekerjaan adalah gaji. Ini adalah perkara yang pelajar biasa dengar. Tetapi selain daripada gaji, ada perolehan lain yang dibayar oleh majikan yang dipanggil sebagai allowance. So allowance ini adalah bayaran yang diberi secara tetap untuk tugasan ataupun sebab yang tertentu. Contohnya, seseorang pekerja selain daripada gaji diberikan allowance kehadiran. Jadi apabila gaji diambil kira, pekerja akan mendapat tambahan allowance kehadiran sekiranya kehadiran pekerja itu memenuhi syarat yang dikendaki oleh pihak syarikat ataupun majikan. Istilah yang berikutnya adalah faedah, bayaran yang diterima atas simpanan selepas tempoh tertentu atau kadar tertentu atau yuran yang dikenakan ke atas pinjaman yang dibuat oleh seseorang peminjam. Jadi sekiranya kita membuat simpanan di bank ataupun institusi keuangan, kita diberikan faedah ataupun bahasa Inggerisnya interest ke atas simpanan itu. Jadi simpanan itu tidaklah sia-sia, kita memperolehi perolehan dalam bentuk peratusan ke atas simpanan itu. Begitu juga dengan faedah yang dikenakan ke atas pinjaman. Apabila seseorang membuat pinjaman, dia perlu membayar berapakah amount pinjaman yang dilakukan dan dia juga perlu membayar tambahan seperti service charge, perkhidmatan yang dikenakan dalam bentuk faedah berapa peratusan daripada pinjaman yang telah dibuat. Daripada charge inilah pihak bank ataupun institusi kewangan ini memperolehi pendapatan daripada pinjaman berkenaan. Istilah yang berikutnya adalah gaji, iaitu upah yang tetap ke atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang pekerja. Bergantung kepada pihak majikan ataupun syarikat, biasanya gaji ini diberi pada kadar sebulan sekali. Kadang-kadang ada juga yang membayar sebulan 2 kali dan ada juga yang membayar secara mingguan maupun harian. Istilah hartanah pula merujuk kepada pemilikan tanah ataupun apa-apa yang berada di atas tanah yang bukannya daripada jenis mudah alih. Jadi, kalaulah seseorang itu mempunyai hartanah, maknanya dia mempunyai tanah ataupun dia mempunyai apa yang berada di atas tanah, contohnya bangunan, rumah ataupun mungkin juga tanaman yang ditanam di atas tanah itu. So ini kita ambil kira dia sebagai apa yang kita panggil sebagai hartanah. Istilah yang berikutnya adalah liability. Liability adalah tanggungan yang wujud kepada seseorang ataupun sesebuah organisasi. So liability ini seperti hutang jangka panjang ataupun keseluruhan bebanan ataupun tanggungan sesebuah organisasi ataupun seseorang. Perancangan adalah merupakan proses yang sistematik melibatkan aktiviti menganalisa, merancang dan mempersiapkan sesuatu. Dan pengurusan pula adalah merupakan proses merancang, menyusun, mengarah dan mengawal bagi mencapai matlamat. Jadi, perancangan adalah merupakan aktiviti awal sebelum kita melakukan sesuatu. Sementara pengurusan pula adalah keseluruhan proses daripada perancangan, mengawal perjalanan proses itu dan untuk tujuan kita mencapai matlamat yang dikehendaki. Pendapatan.
Pendapatan adalah hasil perolehan ataupun pencarian daripada semua sumber yang berkaitan. Ya, tak kira sama ada gaji, allowance dan juga hasil-hasil lain. Ini kita kira sebagai pendapatan. Pembelanjaan pula adalah penggunaan wang untuk sesuatu tujuan ataupun perkara yang perlu dibayar oleh seseorang ataupun sesebuah organisasi. Istilah keuangan pula merujuk kepada hal yang bersangkutan dengan wang. Ya, kata dasarnya pun adalah wang. Jadi, bila kita kata kewangan, maknanya dia adalah perkara-perkara yang ada hubung kaitnya dengan hal-hal yang bersangkutan dengan wang. Keperluan adalah merupakan kepentingan asas yang diperlukan oleh manusia untuk meneruskan hidup, dan ini kita boleh bandingkan dengan apa yang dipanggil sebagai kehendak, iaitu keinginan ke atas barangan atau perkhidmatan untuk hidup lebih selesa ataupun mewah. Jadi keperluan dan kehendak ini benda yang nampak sama tetapi berbeza. Jadi kalau keperluan ini adalah perkara yang asas, jika sekiranya seseorang tidak mendapat keperluan ini, ya, dia tidak boleh meneruskan kelangsungan hidup dia. Tetapi kehendak adalah suatu bentuk nilai tambah dalam hidup seseorang. Jadi dengan kehendak ini, dia memperolehi ataupun cuba mendapatkan apa yang lebih baik dari segi barangan maupun perkhidmatan. Kita bagi satu contoh mudah. Kalau kita lihat makanan, itu adalah merupakan suatu keperluan kepada manusia. Tetapi kalau kita tengok makanan mewah, makanan tertentu, makanan yang mahal-mahal, itu bukannya keperluan, itu adalah kehendak kepada seseorang. Jadi kalau seseorang itu tidak makan makanan yang mewah pun, dia boleh hidup, janji dia makan seadanya. Istilah yang berikutnya adalah kad kredit. Ya, kad kredit ini merupakan sejenis bayaran ansyuran yang membolehkan pembelian barangan ataupun perkhidmatan tanpa transaksi yang melibatkan wang. Kad kredit ini dikeluarkan oleh pihak bank. Jadi seseorang yang melanggan perkhidmatan kad kredit ini boleh membeli barangan ataupun perkhidmatan tanpa perlu membayarnya secara tunai. Apa yang berlaku adalah pihak bank akan dahulukan pembayaran dan kemudian pengguna kad kredit ini akan membayar kepada bank berkenaan. Pembayaran dalam tempoh yang tertentu tidak dikenakan caj tambahan. Tetapi sekiranya pembayaran secara sedikit demi sedikit, ada caj ataupun faedah yang dikenakan. Dan biasanya pihak bank juga akan mengenakan yuran tahunan sebagai servis, ya, ataupun caj perkhidmatan yang diberikan ini. Selain daripada faedah sekiranya pembayaran itu dilakukan secara angsuran ataupun lambat bayar. Istilah yang berikutnya adalah komisen. Komisen adalah wang upah yang dibayar kepada wakil ataupun ejen kerana menjual barangan ataupun perkhidmatan. Jadi bagi seorang jurujual, sama ada pendapatannya bergantung kepada komisen ataupun dia mempunyai gaji asas yang ditambah dengan komisen. Jadi komisen ini adalah suatu nilai daripada nilai barangan yang diberikan kepada penjual kerana penjual berjaya menjual barangan berkenaan. Nilai komisen ini sama ada ditetapkan pada amount yang tertentu ataupun kebanyakannya memberikan dalam bentuk peratusan. Maknanya sekiranya jurujual ataupun ejen itu dapat menjual barangan dengan nilai yang besar, maka pendapatan yang diperolehi oleh ejen ataupun jurujual itu adalah lebih besar. So ini akan menyebabkan jurujual ataupun ejen itu akan berusaha untuk menjual banyak barangan ataupun perkhidmatan bagi memperoleh pendapatan yang lebih banyak. Istilah yang berikutnya adalah pinjaman bank.
pinjaman bank adalah hutang daripada institusi keuangan dengan terma yang tertentu. Ada banyak jenis pinjaman, ada pinjaman peribadi, ada pinjaman perumahan, pinjaman kereta dan sebagainya. Dan pihak bank ataupun institusi keuangan ini akan menyediakan syarat-syarat ataupun terma yang dipersetujui oleh pihak bank dan juga peminjam itu. Dan biasanya dia akan melibatkan berapa kadar faedah ataupun interest yang dikenakan, tempoh pembayaran dan sebagainya. Dengan pinjaman bank ini bagi ini akan membolehkan para pelanggan ataupun peminjam ini memiliki barangan yang mahal dan membayar secara angsuran kepada pihak bank dalam bentuk hutang. Dan seterusnya adalah istilah simpanan. Yang dimaksudkan dengan simpanan adalah tabungan dalam bentuk wang ataupun sejenisnya yang dibuat di institusi keuangan. Jadi apa yang berlaku di sini, ya, benda yang bernilai, ya, adalah kalau sekarang tidak selamat untuk kita simpan di rumah, jadi kita simpan di bank. Jadi wang yang kita simpan di bank itu akan digunakan oleh bank itu untuk perniagaan dia dan sebagainya. Sebab itu apabila kita simpan wang di bank, ya, kita akan dapat faedah dan nilai faedah dia bergantunglah kepada pihak bank. Dan simpanan ini, kalau simpanan umum, kita bebaslah untuk mengambil bila-bila masa. Selain daripada wang, ada juga yang menyimpan emas, ya, dan sebagainya. Berbeza sedikit dengan simpanan tetap, ya. Yang tetap di sini adalah masa dan amount yang kita nak simpan. Jadi dalam simpanan tetap, pihak bank telah menetapkan berapa tempoh penyimpan perlu menyimpan di dalam bank berkenaan. Biasanya tempoh simpanan ini dalam bentuk gandaan 3 bulan. Jadi seseorang penyimpan akan membuat simpanan tetap dan dia akan diberi sijil, ya, sebagai tanda bahawa dia menyimpan sekian banyak wang dalam tempoh beberapa bulan. Jadi dalam tempoh berkenaan, penyimpan ini tidak boleh mengambil wang yang disimpan itu. Wang ini hanya boleh diambil setelah mencapai tempoh matang. Katakan simpanan tetap dia adalah 1 tahun, maka selepas 1 tahun barulah penyimpan itu boleh mengeluarkan wang simpanan itu, dan bayaran faedah ini akan diberikan oleh pihak bank berserta dengan berapa pokok ataupun amount asal yang disimpan. Secara amnya, kadar faedah yang diberikan oleh bank kepada simpanan tetap ini biasanya lebih tinggi daripada simpanan biasa. Istilah yang berikutnya adalah saham syarikat, iaitu pegangan hak milik dalam syarikat dengan pelaburan ke dalam sesebuah syarikat. Jadi sesebuah syarikat akan mengeluarkan saham yang dijual, dan kemudian hasil daripada perolehan yang diperolehi daripada penjualan saham ini akan digunakan untuk membolehkan syarikat ini beroperasi. Istilah yang berikutnya adalah utility, bentuk perkhidmatan yang dicaskan. Dan utility ini, contohnya kalau yang biasa, ya, adalah telefon, ya, perkhidmatan api ataupun elektrik, air, pembentungan dan sebagainya. Jadi pengguna yang menggunakan perkhidmatan ini perlu membayar. Kemudian istilah yang terakhir adalah wang tunai, iaitu alat pertukaran yang mempunyai harga ataupun nilai tertentu dan diakui sah. Jadi kalau dulu, ya, kita nak beli suatu barang, kita boleh menggunakan tukar barang ataupun sistem barter. Tetapi sekarang, ya, kita lebih mudah, kita menggunakan wakil kepada nilai yang kita panggil sebagai wang tunai ini. Dan wang tunai ini boleh digunakan, ya, untuk tujuan membeli barangan, perkhidmatan dan sebagainya. So, wang tunai ini mempunyai nilai-nilai yang tertentu yang dikeluarkan oleh sesebuah
negara. Biasanya setiap negara dia mempunyai wang tunai ataupun mata wangnya sendiri. Contohnya kalau di Malaysia kita menggunakan ringgit Malaysia. Di Singapura dia menggunakan Singapore dollar, ya. Kalau di Indonesia dia menggunakan rupiah. So ini adalah merupakan beberapa istilah yang perlu difahami oleh para pelajar untuk membolehkan pelajar faham, ya, berkenaan dengan kewangan ini. Jadi apa yang cikgu harapkan, penerangan cikgu berkenaan dengan istilah-istilah ini akan dapat membantu para pelajar memahami pelajaran ini apabila kita bincangkan berkenaan dengan perancangan dan pengurusan kewangan dalam video yang akan datang. Cukup dulu sampai di situ. Hingga jumpa lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Cukup dulu untuk kali ini. Semoga bertemu lagi dalam video yang akan datang. Jangan takut, jalan terus. Assalamualaikum, salam sejahtera. Cikgu Nan kembali lagi.